Saya tak tahu saya dah cakap ke tak. Pada hari Isnin tu sebenarnya dalam pukul 3 lebih, 4 lebih, saya tak ingat 3 pagi lebih ataupun 4 pagi lebih, saya bercakap sendiri. Saya umpamakan saya bercakap dengan Sarah. Saya cakap, sebab sebelum tu saya memang ada buat video call. Okay, nurse tu bagi saya the whole family video call dengan Sarah. Anak-anak saya bercakap dengan dia. Kemudian air mata dia keluar sekali. Air mata dia keluar sampai diorang lap air mata dia. Kemudian anak-anak cakap lagi, ibu baliklah bu, kita rindu ibu kuat, ibu itu, ibu ini. Keluar lagi air mata dia sekali. Lepas tu bila kita letak telefon tu, doktor telefon saya. Doktor cakap sebenarnya awak kena siap sedia. Dan selepas itulah saya masuk bilik. Selepas saya tidurkan anak, saya bercakap dengan dia. Saya cakap, bu, bila I tengok keadaan you, I jadi sangat-sangat sedih. You almost beberapa hari, 3 hari you koma. I tak tahu adakah you dalam tempat gelap ataupun tempat terang. You mungkin sedang meraba-raba mencari pintu keluar, tak jumpa-jumpa. So bu, you dengar betul-betul saya cakap. You dengar betul-betul. Bu, kali ni I dah bulat habis dah. I redha, I lepaskan you, I ampunkan you. I nak you jadi ketua bidadari I. I lepaskan you. I dah tak larat, I dah tak nak you sakit, I dah tak nak tengok you dalam keadaan macam tu. Dan rasa saya bercakap-cakap, saya tertidur. Bila saya tertidur tu, sebenarnya tak lama, saya tulis sebelah kanan saya, kat telefon saya dapat video call. Masa tu terus jantung saya macam, saya cakap, adakah doa saya dah dimakbulkan? Itulah, bila saya angkat video call tu, doktor cakap, Suhaib, saya minta maaf sangat-sangat. Keadaan Sarah adalah sangat nazak. Dah nazak sangat. Saya nak awak bantu dia, awak bisikkan, awak ajar dia mengucap. Saya ajar dia mengucap banyak kali, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Saya alihkan kamera kepada anak-anak saya. Cakap, bu, anak-anak kita tengah tidur, tapi jangan risau, I akan jaga dia, I akan jadikan anak-anak yang soleh dan soleha. Bu, I lepaskan bu. I nak you pergi dengan baik. I tahu sebab kalau you pergi, you akan masuk syurga dan you tak payah nak tanggung semua benda ni dah. Dan saya ajar lagi dia mengucap sampai satu momen yang saya rasa that is the climax untuk cerita saya selama 5 hari. Dalam saya ajar dia mengucap, sebab sebab tu saya dengar bunyi tit. Bila saya ajar dia mengucap, ada satu momen dia senyap. Doktor ambil handphone, dia sedih sangat, dia pun agaknya menangis. Dia cakap, minta maaf Suhaib, buat dah tak ada. Ya, itulah climax segala-galanya. Dan yang saya terperanjat adalah selepas momen tu 5:13 minit pagi, saya dengan terima kasih doktor, terima kasih tim, sebab saya tahu dah buat yang paling baik, tapi tak ada rezeki saya untuk jumpa isteri saya. Saya ucapkan jutaan terima kasih atas layanan baik untuk isteri saya. Kemudian saya letak telefon. Dan selepas itu saya cukup tenang. Saya buka pintu. Itulah momen saya naik ke atas. Saya jumpa opak motor saya. Saya mutuk depan dia, saya peluk dia. Saya cakap, wah, nak ke hospital. Cik dia dah tak ada. Tu saya turun bawah. Saya telefon mak saya, bagi tahu. Saya telefon mak mentua saya, bagi tahu dengan tenang. Habis tu saya naik atas, saya mandi, saya sempat solat tahajud dulu, solat sunat qabliyah. Saya tunggu subuh kejap. Masuknya subuh, saya subuh. Lepas tu saya turun bawah, saya sarapan. Ya tak apa, pelan-pelan.
Tapi saya dapat satu ketenangan yang sangat luar biasa. Sebab, yelah, yang saya cakap tadi, 5 hari berbolak balik. Saya jadi, sekejap saya cakap, saya redha. Allah, tak apa, saya redha. Apa pun jadi, terima. Tapi bila dah sampai satu momen saya penat, saya rasakan yang orang pun mendoakan dia, tapi masih macam buntu. Saya sampai mempersoalkan. Saya cakap, Allah, kau tak nampak ke aku solat hari-hari, aku tonggang terbalik, orang doakan dia, baca Yasin hari-hari, hari ni dah masuk hari 3. Kau takkan tak langsung tak ada nak kesian kat aku ni, anak-anak aku ni apa cerita, kau nak tengok ibu dia balik, tolonglah. Itu momen hari itu, hari Ahad, masa pukul 10, 11 lebih kan. Tapi lepas tu saya rasa macam, Allah, cakap redha kalau redha, apa awak nak bagi, terimalah. Itulah sebab saya dulu fikir, saya cakap kalau katalah saya ni beria-ria sangat dia lagi, Allah, kita adakan ikhtiar untuk kembalikan dia balik ke rumah saya. Kita nak dia sihat balik. Tapi kalau kata Allah cakap okeylah, kau nak sangat ni, aku memang nak ambil dia, tapi kau beria-ria nak sangat, kau sampai orang semua doakan, apa aku bagi dia dalam keadaan macam ni. Sebab dia dah dialisis, dia ada heart attack, dan jantung dia tak kuat. Dan selepas tu, maksud kalau dia bagi kepada saya, itu mungkin saya kena, saya boleh hadap dia untuk servis dia, untuk jaga kesihatan dia, untuk bawa dia pergi treatment. Bila dialisis mungkin seminggu 3 kali. Tapi macam mana dengan dia? Adakah dia boleh terima keadaan tu? Sehari 2 mungkin okey, seminggu 2 mungkin okey. Kalau dah sampai setahun, 2 tahun, macam mana dengan perasaan dia yang sebelum ni dia boleh okey, boleh nyanyi, boleh pergi buat show, boleh itu, boleh ini. So saya cakap, memang Allah tu dia nak bagi yang paling baik. Jadi dia cakap, bagi aku jaga. Kau bagi kat aku ambil dia, kau tunggu je aku nak bagi kau apa. Aku persembahkan kepada kau satu. Dan memang ternyata lah, bila Allah tu cakap memang dia akan jaga, dan bila redha kita tu bulat, dia akan bagi yang paling baik, kenikmatan yang sangat luar biasa. Apa yang saya nampak hari ni, itulah dia. Satu-satu orang duk bercakap kebaikan dia, semua benda dipermudahkan. Saya on the way ke hospital pun dah bertalu-talu orang telefon, tahniah, orang rumah awak syahid akhirat, 2 syahid akhirat, confirm syurga. Jadi apa yang jadi apa lagi? Allah memang nak tunjukkan satu-satu. Kau redha je, kau bagi, aku ambil. Sebab Allah ni kan dia maha. So dia kadang-kadang dia jadi malu kenapa? Nama budak ni minta banyak kali ni, aku tak bagikan, segan pula aku. Tapi kau tahu tak, kalau aku bagi nanti, dia lain cerita dia. Saya beranggapan cerita dia macam itulah kan, nak kena hantar dialisis. Saya okey, saya mesti boleh layan dia sampai bila-bila saya boleh layan dia. Tapi macam mana dengan dia? Saya takut dia nanti jadi macam, alamak, aku dah tak macam dulu, aku menyusahkan orang. So itu saya cakap, bila keputusan saya tu, saya betul bulaan, saya lepaskan dia, tak apa. Walaupun ia menyakitkan saya, walaupun ianya akan buatkan saya jadi macam ni lah. Rindu bila. Sebab dia pula, Allah, dia memang nak bagi saya jadi rindu yang 3 suku maut nak masuk dia. Sebab bila 3 bulan saya betul-betul tak keluar, spend time dengan dia, duduk rumah, dia buat benda-benda, ada benda-benda yang dia buat secara konsisten. Contoh, bangun pagi, dia akan duduk dekat satu kerusi menghadap matahari setiap hari dengan pakai telekung. Saya tanya, dia buat apa kat luar tu? Tak ada, saya nak ambil vitamin T. Dia cakap, nanti itu pagi, nanti petang, nanti kan dia akan naik atas, dia akan duduk kursi yang sama. Dia takkan ambil kursi lain, dia akan ambil kursi yang sama dekat atas, dia akan menghadap dekat matahari. Asal je you nak duduk kat matahari tu, saya nak ambil vitamin. Dia cakap, saya nak ambil vitamin T. Dia buat benda tu consistently dekat 5 ke 10 hari. Jadi sekarang ni, bila saya pagi, saya turun kat bawah tu, saya akan nampak kursi tu dulu. Sampai saya cakap dengan family saya, itu kursi Siti. Kan? Tapi itulah, saya bersyukur. Keputusan yang saya buat tu, walaupun dia berat, sebab mesti nanti akan ada orang macam, aku fight gila-gila untuk bini kau ni, doa siang malam. Kan? Bila kau pula nak lepaskan. Tapi itulah kan, Allah, bukan barang kita. Itu that is the point lah. Bukan barang kita. Kita nak rebut-rebut daripada orang, merayu-rayu.
Dia boleh bagi, takut nanti bila dia bagi, aku dah tahu jalan cerita sebenar, tapi kau sibuk nak juga, ambil lah. Itu yang saya cakap, okey lah. Dan sekarang nampak, memang dia memang best gila. Sebab saya, macam cakap, saya yang masukkan dia dalam liang. Saya lalu magic tu sendiri, dan saya yang rasa. Sebab macam saya je orang yang nampak dia masuk saya tu, yang untuk terakhir kali. Sebab untuk proses cam jenazah, hanya saya boleh, sebab dia dalam ICU COVID. So, saya lah yang mengatap muka dia yang terakhir, dengan saya nampak muka dia berseri kan. Masa saya buat cam jenazah tu pun sama juga, saya bercakap dengan dia. Saya cakap, ya Allah, muka you berseri-seri sayang, Allah seronoknya you kan. I minta maaf tau, macam I memang, walaupun I sayang you, tapi I terpaksa lepaskan you. I minta maaf cakap, sebab I tak nak you nanti you sakit, nanti you akan rasa down, you akan rasa ni. Tu saya tengok badan dia dah bloated dah. Tu bila saya picit badan dia, saya cakap, tengok badan dia dah bloated, orang dah buat sebab bloated badan dia. Cakap, mana nak, nanti tak sanggup saya nak tengok you. Tak apa sayang, cakap, you ni lepas ni, cakap, lepas nanti I settlekan you, masukkan dalam liang, settle je you can fly lah, you dah boleh buat lah apa you nak pun, you confirm sugar lah. So itulah dia menyakitkan kan, sangat memedihkan, tapi memang untuk kebahagiaan dia. Memang saya nak, dan memang nyata pun dah, orang semua pun memang cakap confirm. Soalan ke kubur tu adalah soalan petang tadi. Bila kita boleh pergi kubur? Talita, saya tak silap, saya Talita tanya, bila kita boleh pergi kubur kan? Dia kat mana? Kubur dia kat mana? Kubur dia dekat dekat dengan rumah Wak, dekat Kampung Pusu Gombak. Jauh je. Tapi bila kita boleh pergi? Tengoklah nanti dia kena check lah macam mana nak pergi sana kan. Itu lah dia memang, dia akan melintas, dia akan tanya. So saya tak tahu, sebab situ nak kena check dekat tempat tu, sebab tempat tu dia kubur, ada kubur orang biasa, dan juga untuk COVID. So untuk COVID, dia juga mungkin dia ada yang menjaga. Saya tak tahu, wallahualam, boleh ke nak datang dan masuk. Macam contoh semalam, tak silap saya, Zizan ada sampai dekat kubur petang, tapi dia tak masuk, tak ada pagar. Saya wallahualam sama ada boleh masuk ke tidak. Tapi kalau boleh masuk, memang saya nak bawa anak-anak. Sebab diorang dah faham dah, dia dah tahu dah. Sebab kadang-kadang di antara diorang pun dah mula, pasal ada juga anak abang ipar kat sini. So kadang-kadang sesama diorang pun dia akan borak-borak dah. Dia macam, tadi saya dengar dia borak, Talita, kita sedih ke? Ibu dah tak ada. Sedih lah juga kan. Sebab dia sedih. Saya tak tahu, maksudnya, adakah diorang fikir, yelah budak kan, saya tak tahu serius mana. Tapi bila dia rasa macam, betul lah mak aku tak ada kat rumah ni kan. Itu yang keluar ayat-ayat macam contoh, Matin, tiba-tiba je saya ingatkan dia dah tidur, jadi mati rindu ibu. Dia memang macam tu lah budak kan. So tak apalah, dia faham. Tapi soalan tu sebenarnya tak salah pun soalan tu. Tapi yelah, confirm kita rasa macam Allah Akbar, koyak kan. So sama lah bila saya beritahu dekat bawah tu, saya cakap ibu dah tak ada. So memang dia koyak lah kat situ, dia macam Allah. Tapi lama-lama dia macam, okey, dia dah faham lah. Dia dah faham, dia dah cuba faham, dan dia cuba absorb benda tu slow, pelan-pelan. Dan contoh bangun pagi tadi, bila dia bangun, mungkin dia akan terasa macam, ibu tak ada lah. Mungkin dia rasa macam tu. Sebab saya pun mengalami benda yang sama. Bila saya bangun, saya buka mata tadi, turun bawah, ini bukan mimpi, ini betul ni. Dia tak ada.